Selamat datang ke Darah Muda. Uji pengetahuan anda pada malam ini, Darah Muda secara istimewa ingin memberikan anda beberapa hadiah untuk pemanggil-pemanggil bertuah yang boleh menjawab beberapa soalan berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini. Dan clue untuk malam ini kita akan bincang tentang ASEAN. Jadi bersiap sedia, berikan perhatian dan bersiap sedia bila kita buka talian kita di talian 0320594612 dan 0320594613. Jadi bersedia telefon masing-masing bersama dengan tetamu kami di Darah Muda ketika ini untuk bicarakan tentang kuis ASEAN peringkat kebangsaan bagi tahun ini. Bersama dengan kita di Darah Muda, Puan Nur Maizatul Akmal Tujat merupakan timbalan pengarah kempen bahagian perkhidmatan komunikasi dan pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat datang ke Darah Muda, Akak Akmal. Okey, terasa muda. Terasa muda. Kita malam ni semua muda. Terima kasih Rifan. Agak bila sebut tentang ASEAN, mungkin kita boleh mulakan dengan ASEAN. Kita tahu ASEAN ni bermula dengan Mahfil Indo, kemudian dia terbentuklah ASEAN, kemudian dia punya fokus pada keselamatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Aktiviti, Puan, dan peringkat ASEAN itu apa yang kita buat untuk berikan kesedaran dan juga pengetahuan pada publik kita? Okey. Untuk pengetahuan Irfan dan juga penonton-penonton di luar sana, seperti mana sedia maklum, ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Telah 53 tahun penumbuhannya ya. Okey, fokus ASEAN ini adalah untuk mengeratkan hubungan kerjasama antara 10 negara anggotanya ya dalam pelbagai segmen, pelbagai sektor, terutamanya keselamatan, pendidikan, kebudayaan, penerangan dan pelbagai lah. Okey, dan untuk kata orang tu mengeratkan hubungan itu, pastinya ada banyak program yang dilaksanakan di bawah jawatan kuasa yang ditubuhkan, yang jawatan kuasa tertentu. Tapi kehadiran Kak Akmal pada malam ni lebih untuk bercakap tentang Committee on Culture and Information atau kita panggil ASEAN COCI, ya, Jawatan Kuasa Kebudayaan dan Informasi. Di bawah jawatan kuasa ini ada banyak program. Okey, kalau boleh Kak Akmal sebut beberapa, ya. Contohnya yang pernah kita laksanakan, ASEAN Exchange Program, ASEAN Attachment, ASEAN Seminar, ada ASEAN Lawatan ASEAN, ada penempatan pegawai-pegawai ASEAN, pegawai informasi, pegawai media macam Irfan, ada juga pelajar Institut Pengajian Tinggi, malahan murid sekolah. Dan pada malam ni tentulah Kak Akmal nak memfokus kepada kuis ASEAN. Sebab yang program yang Kak Akmal sebut, dia semua tak boleh nak buat ketika ini sebab COVID-19. Ya, saya banyak program yang dilaksanakan secara online. Yang mudah dilaksanakan secara online tentulah seperti seminar, workshop kan. Tetapi kuis ASEAN ni dia unik. Ada COVID, tak ada COVID, dia boleh pasti berjalan. Okay. So malam ni kuis ASEAN peringkat kebangsaan. Bila tarikhnya tu Kak? Bila tarikhnya hampir-hampir terlupa. Sebab Darah Muda handsome ni hostnya. Okey. Tarikh untuk ASEAN Quiz 2020 atau Quiz ASEAN 2020 kita telah berlangsung sebenarnya, iaitu pada 1 Oktober hingga 31 Oktober 2020. Dan uniknya Quiz ASEAN 2020 ni Irfan, dia bukan ada hari-hari tertentu. 1 hingga 31 Oktober ni asalkan ada gadget, asalkan ada telefon bimbit, asalkan ada tab, asalkan ada laptop, boleh masuk, boleh menyertai pada bila-bila masa sahaja mengikut kepada kelapangan peserta tersebut. So, dia punya pertandingan tu sepanjang 1 hingga 31 Oktober. Okey, dan kuis ASEAN ini, Irfan, bukan tahun pertama. Ini adalah merupakan, tahun 2020 adalah merupakan edisi ke-9 penganjurannya. Telah kita laksanakan kali pertama pada 2002 dan pada 2004 kita telah mencapai kata orang tu pencapaian yang tertinggi di mana peserta Malaysia yang mewakili Malaysia ke peringkat rantau telah mendapat naib juara kategori individu di Brunei Darussalam. Dan ASEAN Quiz peringkat rantau ini akan dihostkan mengikut kata orang tu turutan, mengikut giliran. Malaysia kita telah mendapat giliran pada tahun 2006. Dia turutan tu ikut pengurusi ASEAN ke Kak? Dia ikut sebenarnya kepada itu yang letter alphabetical dia punya so, turutan. Sekarang ni giliran Singapura. Okey, pada tahun Akak sebut tentang kategori Singapura tadi. Kategori apa yang ada untuk kuis ni? Okey, ada 2 kategori. Okey, tetapi Irfan akak nak sebut satu perkara. Sebenarnya kuis ASEAN ini dilaksanakan spiritnya adalah untuk murid-murid sekolah.
I see. Fokusnya. Ya, fokusnya untuk murid sekolah. Namun Malaysia ni dia berfikiran di luar kotak. Ya. Proaktif. Proaktif. Okay. Kita menambahkan inovasi. Ya. Kita tak fokus pada murid sekolah, kita juga buka untuk kategori terbuka. Berpatah balik pada soalan Irfan, ada 2 kategori. Satu kategori adalah murid sekolah 15 hingga 17 tahun, iaitu murid sekolah swasta dan juga murid sekolah kerajaan. Yang penting warga negara Malaysia. Irfan warga negara Malaysia? Saya warga negara Malaysia yang bangga dengan negaranya. Mana tahu Pakistan? Jangan Kak. Okay. Tak mungkin Pakistan, paling Korea. Kategori kedua, 18 hingga 40 tahun. Yang pastinya Irfan bukan murid sekolah kan? Betul. Okey, 18 ke 40 tahun, Irfan umur berapa? Saya umur 25. 25 boleh masuk. Okey. Dan yang tidak boleh menyertai adalah warga Jabatan Perangan Malaysia dan juga panel pengubal soalan. I see. Itu saja syarat yang tidak dibenarkan. Yang lain-lain asalkan yang Kak Akmal sebut tadi 15-17 tahun, 18 hingga 40 tahun boleh menyertai pertandingan. Ya, di skrin kat sana ni kita paparkan kategori pertandingan, hadiah-hadiah yang ditawarkan, tapi nanti Kak Akmal akan bercerita lanjut lagi tentang apakah hadiah yang kita akan berikan bagi mereka yang menangi kuis kategori kemasaan ni, dan kita juga ada hadiah khas untuk malam ni. Dan semua kawan-kawan kena bersedia telefon masing-masing. Tapi sebelum kita buka kepada talian itu, Kak Akmal lagi berkenaan dengan kuis ni. Kak Akmal tak sebut tentang objektif tadi. Itu yang saya nak bangkitkan itu. Objektif ada seronok jawab soalan. Dia semangat. Dia semangat. Okey. Objektif kuis ASEAN dilaksanakan macam tadi kan kita sebut fokus ASEAN untuk meningkatkan kerjasama. Bila kita buat kuis ASEAN, kalaulah kita kata, jom kita kenali ASEAN. Siapa yang nak kenal selain daripada subjek sejarah di sekolah, kan? 10 negara. Itu pun pasal nak join exam. Habis settle. Kan? Jadi bila ada kuis ASEAN, kita menggalakkan untuk murid sekolah, belia untuk banyak membuat pembacaan untuk mengenal ASEAN. #kenali ASEAN, I love ASEAN. Begitulah lebih kurang ya. Bila kita banyak membaca, demi untuk menjawab kuis ASEAN, kita banyak membuat pembacaan. Baru kita sedar, ASEAN ni sebenarnya banyak menyumbangkan kejayaan, pencapaian untuk negara-negara anggotanya. Banyak sumbangan ASEAN terhadap negara-negara anggota ya. Jadi, objektif kita meningkatkan kesedaran dan meningkatkan semangat ASEAN. Kalau ikutkan tagline, Kak Akmal hampir lupa tagline dia. ASEAN Identity, ASEAN Community. I see. One ASEAN, one identity, one community. Kalau salah ni boleh tengok balik Facebook. Tengok. Apa Facebook Jabatan Penerangan? Okey. Kalau untuk kita merujuk tentang kuis ASEAN, sukalah untuk Kak Akmal ajak semua penonton layari Facebook kami ASEAN Quiz Malaysia, ataupun IRDIVISION, IR Division. Tetapi untuk menjawab soalan-soalan kuis ASEAN untuk menyertai kuis ASEAN 2020, masuklah portal Jabatan Perangan Malaysia, quizasian.penerangan.gov.my. Ini Facebook yang Kak Akmal sebutkan tadi, ASEAN Quiz Malaysia. Kalau dapatkan maklumat, maklumat lagi yang tuan boleh cari, boleh tengok di Facebook ini. Sebut tentang objektif tu Kak. Menarik sebab kita beralih daripada fokus pada sekolah menengah, sekarang ni kita buka kepada masyarakat awam. Sebab apa ya asal dulu sekolah menengah dan sekarang ni kita buka kepada masyarakat awam? Macam yang Kak Akmal sebut tadi, Malaysia ni berfikiran di luar kotak. Mungkin negara-negara lain kerana semua negara anggota melaksanakan kuis ASEAN setiap 2 tahun sekali. Bagi Malaysia, kita tak mahu hanya murid sekolah saja yang tahu tentang ASEAN. Kita nak lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang mengetahui tentang ASEAN. Jadi kita buka kepada kategori terbuka 18 ke 40 tahun. Dan untuk makluman, pada awal-awal pelaksanaan kuis ASEAN memang kita hanya fokus pada murid sekolah. Namun kemudian tak silap saya lah, bermula daripada tahun 2016 kita mendapat idea bahawa kita tak boleh fokus pada murid sekolah. Murid sekolah akan menjadi pemimpin di masa hadapan, tapi kita kena fokus juga pada belia. 18 ke 40 tahun ni adalah belia. Tetapi sebelum ini 2018, kalau tak silap Kak Akmal, dibuka juga kepada sehingga umur 60 tahun. Namun kita takut ada manipulasi umur. Mungkin orang lain yang menjawab tapi menggunakan nama orang lain. Namun kali ini kita fokus kepada umur 40 tahun saja. Saya kena minta maaf awal sebab saya pun dah ada niat dah macam tu. Kesian kau orang 40 lebih kan. Dia bersemangat kami nak ASEAN. Kena insaf selepas ini. Okey. Jadi kita masih lagi menunggu isyarat daripada penerbit sama ada kita dah boleh buka talian untuk berikan soalan kepada anda untuk berpeluang memenangi hadiah istimewa pada malam ini, tapi dengan menjawab apa yang Kak Akmal sebut tadi. Tadi kena saya berikan perhatian pada apa yang Kak Akmal sebut. Kita dah sebut sikit tentang tarikhnya, kategorinya kepada semua orang, dan kena ada persiapannya sangat mudah. Ada tablet,
ada internet, Ya. bila masa boleh masuk. Sekarang budak sekolah dah ada handphone. Handphone dah boleh pakai ke? Boleh, tak ada masalah. So sama masuk dalam kelas tu macam tu ke? COVID-19 ni ada sebahagian kawasan bercuti sekolah kan. Dia ada banyak masa untuk buat ulang kaji. Betul. Daripada tak buat apa-apa, Ya, saya. baiklah jawab kuis ni kan. Ya, saya. Dapat hadiah lagi. Ya, dan Banyak Kak lagi. Akmal percaya lepas ni Irfan habis saja slot ni mesti terus Ya. mencuba. Ya? Ya, dua soalan yang akan kita berikan sebelum kita berehat sebentar nanti. Ya. Ialah yang pertama, bilakah tarikh bagi pertandingan kuis ASEAN 2020? Bilakah ia bermula dan bilakah ia akan berakhir? Dan soalan yang kedua ialah apakah kategori penyertaan bagi pertandingan kuis ASEAN 2020? Ada dua kategori yang disebut oleh Kak Akmal tadi. Jadi kita buka talian kita di talian 03 2059 4612 dan 03 2059 20594613. Pada mereka yang bertuah malam ini, boleh hubungi kami, jawab dua soalan ini dan ada hadiah yang menarik yang disediakan, ditajakan oleh Kak Akmal dan kawan-kawan. Jabatan Penerangan Malaysia. Jabatan Penerangan Malaysia kepada anda semua. Ya, saya. Sementara kita menunggu panggilan masuk ya Kak, mungkin bacaan. Apakah bahan-bahan bacaan yang mereka perlu baca untuk jawab kuis ni kan? Okey. Kak Akmal fikir nak sebut tentang itu di hujung nanti. Okey, dah awal-awal lagi Irfan dah minta kan. Okey. Baiklah, untuk penonton-penonton di luar sana, pertama sekali penonton-penonton dan bakal-bakal peserta kena arif tentang apakah peraturannya, ya. Soalan kuis ASEAN 2020 sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Bukan kerana kita tidak mengagungkan bahasa Melayu, tidak, bukan itu ya. Namun demikian kita perlu buat dalam bahasa Inggeris bagi memastikan penyediaan kepada wakil negara nanti ke peringkat rantau. Mungkin Kak Akmal lupa nak sebut bahawa 3 peserta yang akan mewakili Malaysia ke kuis ASEAN peringkat rantau hanya murid sekolah saja. Pemenang dari kategori murid sekolah. Manakala kategori untuk terbuka, tidaklah, mereka hanya akan bawa hadiah saja ya. Okey, berpatah balik kepada apakah bahan-bahan bacaan ya. Pertama sekali, ini tips ni, kalau soalan bocor, pemenang kena berkongsi hadiah dengan Kak Akmal. Okey. Pertama sekali, mudah saja, ini pun boleh Google ya. Masuklah ke portal rasmi Sekretariat ASEAN, iaitu asean.org ya. asean.org. Itu pertama. Kedua, boleh layari Facebook, follow, likes Facebook ASEAN Sekretariat tadi, iaitu FB ASEAN saja. ASEAN. Dan satu lagi yang ini lebih fokus kepada COCI, iaitu ASEAN dash ada sengkang COCI. Dan boleh juga likes dan follow Facebook kami lah ya, iaitu ASEAN Quiz Malaysia. ASAN QUIZ MALAY SIA. Tiba-tiba tak tahu nak nak mengeja ni. Okey, sila follow dan like ASEAN Quiz Malaysia. Di situ ada banyak tips dan di situ juga ada infografik tentang fakta ASEAN yang boleh membantu. Baik, terima kasih Kak Akmal. Kita akan berehat seketika dan kita masih lagi buka talian kepada anda untuk mengambil kesempatan malam ni untuk jawab sedikit soalan dan kuis yang kita bagikan, memberikan perhatian pada apa yang Kak Akmal sebut. Tapi apa pun, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Kak Akmal di Darah Muda. Kembali bersama kami, uji pengetahuan anda berkenaan dengan ASEAN pada malam ini sempena dengan kuis ASEAN Peringkat Kebangsaan 2020. Dan saya difahamkan kita ada caller, ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Sekali lagi, hello. Okey, saya tak dapat dengar pemanggil, mungkin kita ada masalah sikit, tapi kita akan kembali selepas ini bersama dengan pemanggil kita. Kak Akmal, kita nak lanjutkan lagi tentang kita punya, nak faham apa yang berlaku dalam sepanjang kuis ASEAN ini. Kalau boleh saya sambung sikit tentang bahan bacaan itu. Apakah skop? Sebab kita faham ASEAN ni dah 53 tahun sejarahnya, semua macam-macam nak baca kan. So bila nak exam mungkin nak fokus, nak soalan bocor. Apa skopnya Kak? Ini kalau zaman dekat universiti dulu kita panggil apa? Soalan sport. Soalan sport. Tak boleh ni. Ni sebenarnya tak telus ni. Okeylah, mudahnya begini. Secara jujurnya kita sebenarnya Irfan
kita melantik panel penggubal soalan yang memang betul-betul bertauliah, yang profesional. Iaitu ada yang bergelar profesor, doktor ya, dari universiti-universiti yang terpilih lah. Jadi boleh bayangkanlah soalannya tu ada yang susah dan ada yang senang. Dan soalan ni bergantung kepada tahap. Okey, soalan tahap 1 agak mudah, tahap 2 dia meningkat sedikit kesukarannya, tahap 3 lagi susah. Dan dia meliputi pelbagai topik. Ada politik, ada keselamatan, ada ekonomi, ada mungkin kebudayaan, ada sukan. Dia cover semua ya. Dan kita punya peserta memang kena baca semualah. Kena dia baca semua daripada web yang Kak sebut tu, kena buat bacaan tambahan. Dan juga bacaan tambahan. Tentulah perkembangan isu-isu semasa. Contoh macam COVID-19 kan, mungkin akan ada soalan negara manakah yang tertinggi pada masa ini. Itu soalan spot. Tapi Kak, bila sebut tentang soalan-soalan ni, kadang-kadang kita nak anticipate soalan tu kan, senang susah. Boleh ke sambil jawab tu Google kat sebelah? Abang jawab soalan, adik Google di sebelah. Takkan itu Kak Akmal nak ajar. Okey, untuk tahap 1 dan tahap 2 sebenarnya kita ada masa untuk nanti Kak Akmal akan perincikan tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Tapi secara jujurnya Kak Akmal nak sebut di sini tahap 1, tahap 2 kita mungkin boleh Google sebab tak ada siapa nak tengok kita. Tak ada inspektor kat sebelah ya. Tetapi tahap 3 tak boleh. Sebab bukan kata tak boleh, kerana pemenang akan diambil kira di waktu tahap 3. Tahap 1 dan tahap 2 masa tidak diambil kira. Asalkan kita melepasi markah-markah tertentu, kita boleh melepasi ke tahap-tahap yang seterusnya. Tapi di tahap 3 hanya sekali saja percubaan. Yang tu nanti Kak Akmal kena detailkanlah ya. Jadi pada waktu itu kita tak ada masa untuk Google kerana masa mencemburui kita, dan perbezaan 1 saat dengan peserta yang lain. Mungkin kita scorer, kita dapat markah penuh, tapi oleh kerana kelewatan 1 saat dengan peserta yang lain yang markah pun juga penuh, lulus semuanya. Tapi kita tak dapat. Itu yang menentukan kita jadi pemenang ataupun tidak. Iya saya. Kak Akmal, ketika ini kita di talian ada Rosie, pemanggil talian untuk menjawab 2 soalan yang kita buka sebelum kita berehat sebentar tadi. Hello, Rosie. Assalamualaikum, Rosie. Hello. Hai. Rosie. Hai. Kita ada buka 2 soalan tadi. Boleh tak Rosie jawabkan? Yang pertama ialah, bilakah kuis ASEAN 2020 ini? Tarikhnya bila? 1 hingga 31 Oktober 2020. I see. Betul Kak Akmal? Betul. So, apa kalau betul dapat hadiah apa Kak Akmal? Okey, ini Kak Akmal suruh ni kat bawah ni. Comelnya. Irfan pun tadi dia macam pandang, dia dah kerling je. Terima kasih banyak-banyak Rosie kerana bersama kita, Darah Muda. So, 1 soalan dah terjawab. Kita ada lagi 3 soalan lain, tapi kita jawab 1 soalan tadi. Kita akan postkan yang tadi ya. Okey, Rosie, Kak Akmal jamin akan sampai hadiah tu, dia tak akan simpan di rumah. Agak tahap tadi Kak. Okey. Yang 1, 2 boleh tiru, yang ketiga tu macam payah sikit. Apa tahap-tahap ni? Okey, kalau bercakap pasal tahap ni, Kak Akmal nampaknya kena kata orang tu tak nak tersilap. Kak Akmal boleh baca satu-satu ya. Okey, untuk tahap 1, 30 soalan keseluruhannya Irfan ya. 10 soalan aneka pilihan yang berbentuk objektif dan 20 soalan betul salah. Okey, yang objektif ni dia agak sukar. Kalau yang betul salah tu kita bolehlah tebak kan, kata orang tu kan, guess saja kan. Kemudian tempoh masa 30 minit. Minimum 20 soalan perlu dijawab dengan betul bagi meneruskan ke tahap 2. Dia bukan terus-terus pergi ke tahap 2. Kena betul 20 soalan ya. Dan tiada had percubaan. Peserta yang telah melepasi tahap 1 boleh mencuba memperbaiki kedudukan markah sebelum mara ke tahap 2. Sebab tadi kan kita kata kuis kita 1 hingga 31 Oktober. Jadi kalau sekiranya dia masih tak melepasi, dia cuba sehingga 31 Oktober. Ya, tak ada masalah. Dan peserta layak mencetak sijil penyertaan tahap 1. Ya. Okey, kita ke tahap 2. Okey, tahap 2, 30 soalan keseluruhannya sama. 20 soalan aneka pilihan dan 10 soalan betul salah. Okey, dah berkurang dah soalan betul salah. Soalan objektif yang aneka pilihan tu dah meningkat ya, Irfan. Tempoh masa masih sama 30 minit. Minimum 25 soalan perlu dijawab dengan betul bagi meneruskan ke tahap 3. Beza kan?
tahap 1 tadi kena betul 20 soalan saja. Tapi tahap 2 kena 25 soalan betul ya. Baru boleh tahap 3. Baru terus ke tahap ketiga. Tiada had percubaan, masih tiada had percubaan. Dan peserta yang telah melepasi tahap 2 boleh mencuba memperbaiki kedudukan markah sebelum mara ke tahap 3 dan layak mencetak sijil penyertaan tahap 2. Okey, kita terus ke tahap 3. Tahap 3, 30 soalan masih, tapi keseluruhannya aneka pilihan. Ya Irfan ya, Irfan selepas ni kena make sure kena ingat ni. Okey, tempoh masa 30 minit. Yang ini yang Kak Akmal perlu pertekankan, hanya satu kali percubaan dibenarkan dan pemenang dipilih berdasarkan markah tertinggi dan masa terpantas. Ya, sekiranya masih terdapat persamaan pada markah tertinggi dan masa terpantas. Contohlah, Irfan dapat jawab dalam tempoh 10 minit 1 saat. Peserta kedua yang pemenang pun 10 minit 1 saat. Akan ada pertandingan yang berbeza, iaitu kita panggil tahap penentuan. Dan layak mencetak 2 jenis sijil penyertaan. Oh, I see. 2 lain ya. Berbeza dengan tahap 1 dan tahap 2. Okey, iaitu sijil cemerlang di mana peserta menjawab 25 soalan dengan betul ke atas. Dan yang lulus 20 hingga 24 soalan dengan betul. Okey, Kak Kemal perlu ulang ya perkara ini. Tadi Kak Kemal dah sebut di awal-awal temu bual kita, iaitu pemenang pertandingan bagi kedua-dua kategori, iaitu murid sekolah dan sekolah menengah. Okey, mereka akan mendapat hadiah. Okey, yang hadiah ni kita sebut di hujung nanti. Dan 3 pemenang kategori murid sekolah akan mewakili Malaysia ke peringkat rantau, di mana pada tahun ini insya-Allah Singapura akan menjadi tuan rumah. Ya? So jelas tahapnya itu. Jelas ya? Ya jelas tahapnya siapa yang menang akan dapat apa nanti ke Singapura. Ya. Di hujung nanti Kak Akmal, apakah sasaran? Nah, kita buat program ni, sasaran program, dan Kak Akmal sebut tadi nak jelaskan pasal hadiah. Oh, okey. Kak Akmal sebut pasal sasaran dulu ya. Okey. Sasaran kita macam dia berpatah balik pada objektif. Kita nak lebih ramai rakyat Malaysia yang mengenali ASEAN, ya, to know ASEAN, to love ASEAN, ya. Okey, dan kedua sasaran kita adalah kita nak lebih banyak penyertaan. 2016 kita berjaya mendapat penyertaan sebanyak 26,000, 2018 28,000, dan tentulah pada tahun 2020 kita mahu lebih, ya. Sekurang-kurangnya 30,000 hingga ke 40,000 penyertaan. Itu harapan kita. Jadi bila bercakap tentang sasaran yang tinggi itu, kita nak macam Irfan, boleh ajak kawan-kawan, Of course. warga bernama ya yang berumur 18 ke 40 tahun untuk sama-sama menyertai. Ajak adik-adik, sanak saudara, sepupu sepapat ya. Okey, ibu ayah galakkan anak-anak untuk menyertai kuis ASEAN. Pada waktu COVID-19 ini bukan alasan untuk mereka tidak menyertai aktiviti co-curriculum. Kuis ASEAN adalah merupakan salah satu medium di mana anak-anak kita boleh terlibat dengan aktiviti co-curriculum. Dapat sijil. Dah hadiahnya. Oh, tak sabarlah Irfan. Tak sabar juga. Dah ada. Okey, juara. Okey, juara. Ni Kak Akmal pun takut nanti kita salah baca. Juara Johan. Okey, kalau di sini ya di banting ni kita boleh lihat hadiah berjumlah 19,000 menanti anda. Siapa tak nak 9,000, tapi bukanlah Johan tu dapat 19,000. Johan RM2,500 trofi dan sijil bagi kedua-dua kategori. Okey, naib Johan 1,500 trofi dan sijil, ketiga RM1,000 trofi dan sijil, keempat dan kelima RM750 seorang dan sijil. Sagu hati untuk 10 tempat ya, untuk 10 pemenang RM300 seorang dan sijil. Siapa tak mahu Irfan? Ya, so 19,000 keseluruhan hadiahnya dan ini pemenang-pemenang dia. Jadi tanpa melengahkan masa, anda masih ada peluang 3 minggu lagi kuis ini sedang berjalan. Cepat kita sertai pertandingan ini. Ada 3 tahap seperti yang disebutkan tadi. So selamat mencuba, selamat membaca. Saya suka benda-benda yang melibatkan bacaan ni sebab dia mengingatkan kita punya ilmu pengetahuan kan. Jadi setakat itu sahaja untuk malam ini Darah Muda. Selamat menyertai pertandingan dan jaga kesihatan anda. Kita jaga kita dan kita boleh memutuskan rantai COVID-19 ini. InsyaAllah tahun depan kita boleh travel balik ke negara-negara ASEAN. Amin. So terima kasih kepada kami. Assalamualaikum. Daripada Darah Muda, jumpa lagi.